Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq bin Ismail, nomor metrik 282963. Saya ingin membentangkan topik tugasan isu pengurusan sumber manusia. Tajuk yang saya pilih adalah isu pengangguran di Malaysia semasa pandemik COVID-19. Pengenalan. Pengangguran adalah satu komponen makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan antara isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Ia juga boleh dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana individu yang tergolong dalam golongan yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah suatu masalah yang perlu dititikberatkan oleh kerajaan dan negara kerana ia boleh menjejaskan kehidupan dan memberi tekanan secara psikologi dan juga boleh memberi implikasi kepada kemajuan negara. Selain itu, masalah pengangguran boleh terjadi kepada semua negara termasuklah negara Malaysia. Laporan International Labour Organization (ILO) tahap pengangguran di Malaysia menunjukkan peningkatan yang drastik pada tahun 2020 iaitu 728.3 ribu iaitu sebanyak 4.3% daripada 522.3 ribu iaitu sebanyak 3.3% orang penganggur pada tahun 2019. Statistik ini menunjukkan pengangguran sebanyak 201.5 ribu. Idea atau andaian dalam pengangguran di Malaysia. Pertama, kadar pertumbuhan tenaga buruh. Ia kerana tiada keseimbangan di antara jumlah graduan universiti yang dihasilkan dengan jumlah peluang pekerjaan yang ditawarkan di dalam Malaysia. Kedua, pertumbuhan sektor swasta yang lemah. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan ini turut menyebabkan pelbagai sektor ekonomi tidak boleh beroperasi dan menyebabkan masyarakat terbatas untuk melakukan aktiviti harian. Ia menyebabkan kadar pertumbuhan ekonomi negara kita di tahap yang merisaukan. Ketiga, penawaran buruh asing. Penawaran ini bertujuan untuk menjimatkan kos untuk membayar upah gaji pekerja. Disebabkan itu, warga tempatan terpaksa bersaing untuk mendapatkan tempat di dalam pekerjaan. Keempat, kejatuhan dalam permintaan. Ia menekan ekonomi negara secara mikro. Dan kelima, pengimportan teknologi canggih. Ia telah menggantikan hampir separuh kuasa sumber manusia, terutama dalam sektor pertanian dan juga pembinaan. Analisis. Berdasarkan analisis artikel, ianya menunjukkan bahawa kadar peningkatan pengangguran datang melalui jumlah peningkatan graduan baru yang tidak dapat memperolehi sebarang pekerjaan. Menurut artikel The New York Times, kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir separuh daripada responden yang terlibat mengalami kebimbangan dan kemurungan akibat pengangguran. Pelbagai implikasi negatif wujud akibat kadar pertumbuhan tenaga buruh yang semakin meningkat di dalam negara. Salah satunya adalah kuasa membeli dalam negara akan berkurang di mana akan menjejaskan sektor ekonomi yang melibatkan cukai. Contohnya, sekiranya seseorang kehilangan pekerjaan ataupun tidak mempunyai pekerjaan, akan mengalami kesukaran dalam menyelesaikan utiliti mereka seperti hutang PTN, sewa rumah dan sebagainya. Seterusnya, pertumbuhan sektor swasta yang lemah juga pendorong kepada pengangguran. Contoh yang boleh dilihat apabila pengeluaran sektor pembuatan automobil dan topeng muka terjejas kerana mengalami kekurangan bahan mentah dari negara-negara terjejas akibat penularan wabak COVID-19 seperti di China. Permintaan terhadap produk tinggi, namun bekalan produk tidak dapat memenuhi permintaan juga mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang lemah. Selain itu, implikasi peningkatan kemasukan tenaga buruh dalam negara semestinya akan mewujudkan persaingan yang sengit dengan rakyat tempatan bagi memperolehi pekerjaan. Akhir sekali, kejatuhan dalam permintaan terhadap produk dan perkhidmatan negara akan menekan ekonomi secara makro. Hal demikian berlaku apabila pelaburan asing jatuh pada tahap terendah dan permintaan terhadap produk serta perkhidmatan semakin merosot hari ke hari. Permintaan yang lembab dan lemah didorong oleh kos sara hidup yang tinggi akibat peningkatan harga pasaran semasa pandemik COVID-19.
Cadangan bagi membantu mengurangkan jumlah penganggur, terutamanya dalam kalangan belia, adalah dengan menubuhkan sebuah organisasi yang merekrut golongan graduan yang belum mempunyai pekerjaan dan mewujudkan jawatan yang diperlukan khususnya semasa pandemi COVID-19. Contohnya seperti frontliner dari sektor keselamatan dan kesehatan. Hal demikian akan membantu mengurangkan beban frontliner negara dalam membanteras penularan wabak tersebut. Seterusnya, bagi membantu memperkasakan pertumbuhan sektor ekonomi, masyarakat boleh membelanjakan uang untuk produk dan perkhidmatan di dalam negara bagi menaikkan kadar kuasa membeli di dalam negara dan menyumbang peningkatan ekonomi. Kesimpulan, pengangguran adalah sebuah isu yang membimbangkan kerana ia akan memberi implikasi yang negatif kepada masyarakat dan negara. Isu pengangguran di Malaysia, di mana golongan belia adalah kumpulan yang paling terkesan kerana mereka biasanya menjadi golongan terakhir dalam pengambilan pekerja dan golongan pertama yang diberhentikan kerana memiliki kekurangan dalam pengalaman dan ketidakpadanan kemahiran dengan kerja.